Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Okey, cikgu harap murid-murid cikgu berada di rumah dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja dan jangan lupa ikut peraturan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey, minggu ni kita nak masuk ke tajuk yang baharu. Sebelum kita bercuti dahulu ya, kalau kamu ingatlah kan, kita dah belajar tentang tumbuhan. Kita belajar tentang peringkat pembesaran tumbuhan daripada biji benih sampai dia jadi pokok yang dewasa. Kita juga dah belajar dah keperluan asas tumbuhan. Okey, jadi minggu ni kita akan belajar tajuk yang baharu iaitu sumber cahaya. Apa dia? Sumber cahaya. Okey, mari kita tengok apa yang kita nak belajar minggu ni. Hari ini kita akan belajar sumber-sumber cahaya. Iaitu maksud dia, cahaya ni ada dekat sekeliling kita kan. Pada waktu siang ada cahaya, waktu malam pun ada cahaya. Tapi daripada mana cahaya ni datang? Itu yang kita akan belajar hari ini. Yang kedua, ini kegunaan cahaya. Apa gunanya cahaya ni? Kita dah ada cahaya, apa sebenarnya kegunaan cahaya? Itu yang kita nak belajar minggu ni. Okey, sumber-sumber cahaya. Okey, tengok video ni. Sambil cikgu ceritakan pada awak. Pada waktu siang, manusia dapat melakukan pelbagai jenis aktiviti harian. Antaranya pergi ke sekolah, keluar bekerja, membaca buku, beriadah. Beriadah ni apa? Beriadah ni bersukan lah macam kamu dekat sekolah PJ tu kan. Ada berlari, ada lompat, apa semua. Okey. Ada ke orang yang pergi sekolah pada waktu malam? Tak ada kan? Kalau dulu kamu pergi ke sekolah pada waktu siang. Membaca buku ni, boleh ke nak baca buku pada waktu malam? Boleh, tapi lebih elok kan? Lebih elok kita baca buku pada waktu siang. Okey, kebanyakan aktiviti harian kita dapat dilakukan pada waktu siang. Kebanyakannya lah. Contohlah kan, ada ke mak kamu cuci baju sidai kain pada waktu malam? Ada ke? Tak ada kan? Sebab biasanya mak kamu akan cuci dan sidai baju pada waktu siang. Jadi kebanyakan aktiviti kita buat pada waktu siang. Adakah kamu berbasikal, kayuh basikal pada waktu malam? Berani ke? Tak kan? Biasanya kita mengayuh basikal pada waktu siang, bukan pada waktu malam. Okey, pada waktu malam tidak banyak aktiviti yang kita dapat lakukan. Kamu rasa sebab apa? Sebab apa pada waktu malam kita tak dapat nak buat aktiviti? Boleh kita nak buat aktiviti, tapi tak banyak. Sebab apa? Apa bezanya siang dengan malam? Sebab pada waktu malam cahaya tidak banyak. Matahari dah terbenam tadi kan? Matahari ada pada waktu siang, pada waktu malam kita dah tak ada matahari. Jadi cahaya tu dah kurang. Jadi sebab itulah kita pada waktu malam kita biasanya kita berehat aja kan dalam rumah kita kan. Okey. Cahaya membolehkan pelbagai aktiviti harian manusia dapat dilakukan. Macam-macam aktiviti harian kita ada cahaya barulah kita buat. Adakah kita buat waktu malam-malam? Kayuh basikal malam-malam, main kejar-kejar waktu malam, ada ke? Tak ada kan? Okey, pada waktu siang, cahaya yang datang daripada matahari. Macam dalam video ni, cahaya yang datang daripada matahari, dia akan menyinari bumi ni. Ini membolehkan kita pergi ke sekolah, kita baca buku, kita beriadah, bersukan. Kalau mak kamu nak cuci kain ke, nak masak ke, mesti pada waktu siang kan? Macam-macam lagi aktiviti kita buat pada waktu siang. Pada waktu malam, tak banyak aktiviti yang kita boleh buat. Okey. Apabila matahari sudah terbenam, pada waktu malam, manusia menggunakan sumber cahaya yang lain. Okey, macam dalam video ni kan, ni malam dah ni kan. Matahari dah tak ada dah sinaran cahaya matahari. Tapi masih lagi orang boleh keluar, ada kereta memandu. Kamu rasa sebab apa? Dari mana-mana cahaya ni datang pada waktu malam? Cuba kamu tengok video ni. Pada waktu malam, daripada mana cahaya datang? Daripada
Daripada lampu, contohnya ni lampu jalan kan. Ni lampu jalan. Daripada lampu kereta. Jadi pada waktu malam, disebabkan cahaya matahari dah tak ada, kita akan menggunakan cahaya daripada lampu. Okey, ni cikgu nak cerita pada awak. Pada zaman dahulu kala, sebelum lampu ni diciptalah kan, zaman dulu beratus-ratus tahun dulu. Sebelum lampu ni dicipta, manusia dia menggunakan api sebagai sumber cahaya. Adakah zaman sekarang orang keluar waktu malam bawa api? Tak ada kan? Semuanya bawa lampu. Okey, pengembara orang zaman dahulu bila dia keluar pada waktu malam, dia nak mengembara, dia akan gunakan api. Bila dia nak berehat, dia akan buat macam ni lah, dia akan buat unggun api macam ni. Pada zaman dahulu, pengembara zaman dahulu dia gunakan unggun api untuk dia menyinari kem. Kem ni apa? Kem ni tempat dia berehat lah, tempat dia tidur, dia nak kemah, apa semua. Dia gunakan unggun api untuk menyinari cahaya kem dia sebelum besok pagi baru dia sambung perjalanan. Sebab apa dia tak jalan malam-malam? Sebab bahaya, gelap kan, tak nampak kan. Cuba kamu tengok dalam video ni kan, ada mata-mata warna merah ni kan. Ni kita tak tahu ni, mungkin harimau ke, mungkin serigala ke, mungkin singa ke, hantu ke. Tak tahu kan. Sebab waktu gelap kita tak nampak. Jadi sebab itulah orang zaman dahulu, walaupun dia ada api, dia gunakan api tu hanya untuk menyinari kem tempat dia berehat sahaja. Dia takkan keluar jalan malam-malam. Besok bila cahaya dah cerah, dah keluar matahari, barulah dia sambung perjalanan dia. Tapi zaman sekarang senang kan. Kita ada kereta, kereta kita ada lampu tepi jalan raya. Jadi tak perlu risau. Terdapat juga haiwan yang boleh menghasilkan cahaya. Haiwan pun boleh buat cahaya. Bukan matahari sahaja, bukan lampu sahaja, bukan api sahaja. Ada haiwan yang boleh hasilkan cahaya. Kamu boleh tak hasilkan cahaya? Contohnya tangan kamu kan. Boleh tak tangan kamu keluarkan cahaya? Tak ada kan. Mesti kena guna lampu suluh kan. Tapi ada haiwan yang boleh hasilkan cahaya dia sendiri pada waktu malam. Kamu rasa haiwan apa? Ni haiwan ni yang terbang ni. Yang bergerak-bergerak ni haiwan, bukan lampu. Kamu rasa ni haiwan apa kalau kamu tahu? Apa dia? Ini nama dia klip-klip ataupun kunang-kunang. Cuba sebut klip-klip ataupun nama dia kunang-kunang. Klip-klip ni, dia haiwan ni macam mana? Cikgu nak cerita pada awak. Dia macam serangga, dia terbang, lepas tu dekat ponggong dia, dekat ponggong dia boleh keluarkan cahaya daripada ponggong dia. Cantik sebenarnya klip-klip ni. Dekat negara kita ada, dekat Selangor ada. Nanti lepas dah habis lockdown, bila kita dah kembali semua dah sihat, keadaan negara kita dah pulih, kamu ajak mak ayah kamu pergi tengok klip-klip. Tanya mak ayah kamu, dekat mana kita nak tengok klip-klip? Sebenarnya dekat Pulau Indah ni pun sebenarnya ada. Tapi kena tanya mak ayah kamu lah. Mak ayah kamu mungkin tahu dekat mana nak tengok klip-klip kat Pulau Indah ni. Tapi zaman sekarang susah sebenarnya nak cari klip-klip ni. Sebab apa? Sebab banyak kawasan dah ditebang, kawasan dah tercemar. Jadi klip-klip ni tadi dah mati, dah lari. Tapi zaman dahulu, zaman mak ayah kamu kecil-kecil, zaman cikgu kecil-kecil dulu, banyak klip-klip boleh jumpa dekat kampung-kampung. Okey, jadi sebenarnya dalam tajuk yang kita nak belajar hari ini ada 4 contoh sumber cahaya. Yang pertama sekali datang daripada matahari. Yang kedua datang daripada lampu. Yang ketiga datang daripada api. Yang keempat datang daripada klip-klip. Sebenarnya ada banyak lagi sumber cahaya, tapi untuk hari ni yang kita nak belajar, awak ingat 4 ni ya. Ada 4: matahari, lampu, api, klip-klip. Okey, seterusnya kegunaan cahaya. Apa gunanya cahaya ni? Kita dah ada cahaya, rumah ni dah ada cahaya. Apa kegunaan cahaya? Jom kita belajar. Okey, tanpa adanya cahaya, pelbagai aktiviti harian sukar untuk kita buat. Kalau tak ada cahaya dalam gelap, cuma kamu pejam mata kamu, gelap kan?
Kamu rasa boleh kamu berjalan sambil kamu pejam mata? Boleh kamu kalau nak cari barang kamu sambil kamu pejam mata, gelap tak nampak cahaya kan? Tak boleh kan? Jadi cuba bayangkan kalau kamu nak membaca pada waktu malam tanpa ada cahaya, tak ada lampu, tak ada lilin, tak ada handphone, macam mana kita nak membaca? Boleh ke kita nak baca? Tak boleh sebab tak ada cahaya. Namun jika kamu menghidupkan lampu, kalau kita hidupkan lampu, dapat tak baca buku tu? Dapatlah kan, sebab dah ada cahaya. Lampu, cahaya yang daripada lampu ni contohnya kan, ni kan lampu kan. Cahaya yang daripada lampu ni dia akan menyinari, dia akan menyinari buku tu, dia akan turun, kena dekat buku tu. Dia akan menyinari muka surat buku tu. Jadi bolehlah kamu nampak muka surat tu, tulisan-tulisan kat buku tu, dan bolehlah kita baca. Boleh faham? Jadi itulah kegunaan cahaya. Okey, sekian sahaja daripada cikgu. Kerja rumah nanti cikgu akan maklumkan. Okey, terima kasih.